Okey, sekarang kita akan sambung dengan contoh yang keempat. Okey, so dia kata apa? Raja di sebelah merupakan sebuah segitiga sama kaki. Okey, so ni maksudnya ABC, segitiga ni dia sama kaki ke? Kalau segitiga sama kaki apa maksud dia? AC akan sama dengan AB. Panjang AC sama dengan AB. Okey, lepas tu dia kata dengan tinggi segitiga adalah 4 unit. So, siapa yang 4 unit ni? Tinggi. So, tinggi dia yang mana? Tinggi dia adalah daripada ni. Paling tinggi tu bucu dia tu sampai ke bawah ni. Ini adalah 4 unit jarak dia. So, lepas tu dia kata hitung koordinat bagi C. So, C yang mana? C adalah yang ini. So, dia suruh cari ni koordinat C. So, kalau nak tulis koordinat, kita perlukan nilai pada paksi X dia berapa dan nilai pada paksi Y dia berapa. Betul tak? So, kita nak tulislah nanti XY dia berapa. So, kita tengok. Kita tahu tak nilai pada paksi X dia berapa, Y dia berapa? Kita tak tahu lagi kan? So, apa yang kita boleh buat? Kita kena carilah. So, nak cari macam mana? So, kita tengok B kat sini. Ni adalah B. Maklumat dia dah bagi dah 2, 1. So, di mana ni adalah nilai pada paksi X, ni nilai pada paksi Y. So, maksudnya daripada B kita tarik ke paksi X. This one is 2. Tarik ke sini. Nilai dia adalah berapa? 1. Okay. So, tadi kita nak cari C kan? C nilai pada paksi X kat sini. Tak tahu. Untuk nilai pada paksi Y. Sekarang kita dah tahu dah. So, Y dia adalah 1. Okay. Boleh sampai situ? Okay. Lepas tu apa lagi? Maklumat macam mana nak cari X pula? Okay. Untuk segitiga sama kaki. Okay, bentuk dia kan macam ni. So, kita tahu dia punya panjang dia ni sama. Okay, kita label lah. Ni A, ni C, ni B. So, panjang AC akan sama dengan panjang AB. Gitu kan? Lepas tu, berapakah paksi simetri ataupun berapa paksi simetri bagi panjang segitiga sama kaki? Okay, paksi simetri dia ada satu je, betul tak? Kat mana? Dekat sini. Kan? Okay, paksi simetri dia ada satu je. So, apa maksud paksi simetri tu? Bila, katakan kalau kita dah lipat, dia belah dua. So, sini saiz dia ataupun bentuk dia akan sama, kongruen dengan yang sebelah ni. Okay, faham So, maksudnya apa? Bila dia sama, automatik kita dah tahu tadi panjang mana yang sama. Panjang yang mana? Yang ini AC dengan AB dia dah sama. Katakan kalau ni 5, ni pun 5 lah. Betul tak? So, satu lagi apa yang sama? Yang bawah ni. C ke sini akan sama dengan titik ni ke B. Faham? So, dia akan sama. Adakah dia akan 5? Taklah. Maksudnya apa-apa nilai dia akan sama dengan sebelah ni. Okay, faham So, maksudnya dekat sini apa kita boleh apply-kan? Kamu tengok. Okay, kita dah tahu belum kita punya jarak. So, kita tahu daripada ni, daripada origin pergi ke salah satu bucu dia tu, yang ni B adalah 2. Faham? Ni sifar, ni 2. So, jarak dia adalah 2. So, kita kata tadi jarak dia adalah sama. Ni sama dengan sini. So, maksudnya kalau kat sini 2, automatik daripada origin ke belakang pergi ke C pun jarak dia akan 2. So, apakah koordinat bagi C? Adakah dekat sini paksi X ni 2? So, ingat kalau dia ke belakang, dia akan jadi negatif 2. Boleh? Okay, so kita dah dapatlah koordinat bagi C adalah negatif 2, 1. Right. Okay, sekarang kita tengok yang B pula. B cakap apa? Okay, ni dah siap kan? B cakap koordinat bagi A. So, sama juga. A mana? A kat sini. So, cara dia sama je. Nak cari koordinat mesti ada nilai pada paksi X dengan Y. So, kita tengok nilai pada paksi X dekat sifar. Kita dah tahu dah. So, nilai pada paksi Y maksudnya dekat sini. Berapa nilai dekat sini? So, macam mana nak cari? Okay, kamu tengok segitiga kamu. Okay, mula buat keluar. So, segitiga kamu macam ni kan? Di mana sini adalah A. Right. Dan kat sini, bawah ni berapa? Dia tunjuk kat sini ni. Mana nak, macam mana je? Ni. Kat sini nampak 1, betul tak? So, start kat sini 1 lah. Sini 1. Dan tinggi segitiga ni adalah 4. So, apa terjadi?
kedudukan dekat A ni. So, daripada 1, kita gerak 4. 1, 2, 3, 4. So, berhenti dekat 5 ataupun 1 tambah 4 lah. Kamu tulis 1 tambah 4 sama dengan 5. So, maksudnya nilai Y dekat sini adalah 5. So, koordinat bagi A adalah sifar 5. Okay, boleh? Okay, so dah settle. So, yang C pula dia kata apa? Koordinat titik tengah. Okay, so cek titik tengah bagi garis lurus AB. Okay, sekejap. Okay, titik tengah bagi AB. So, kita dah tahu. Maksudnya kita perlukan dua koordinat lah. Koordinat apa? Koordinat A dan koordinat B. So, kita tengok koordinat A. Oh, kita dah tahu dah. Sifar 5. Koordinat B kamu 2, 1. Okay, lepas tu apa kita buat? Kita masukkan je dalam formula. So, dia akan jadi apa nanti? Okay, mula terus buat So, sifar tambah 2. X1 tambah X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Okay, so jawapan akhir kamu akan dapatlah 1, 3. Okay, boleh. So, ini adalah titik tengah bagi siapa? Okay, nak tulis kat sini boleh. Titik tengah AB. Okay, boleh. So, kalau dalam gambar raja, titik tengah yang mana? Yang ni AB kan? Yang berada kat tengah-tengah dia lah, pembahagi dia. So, ini koordinat dia. Okay, satu lagi. Sebelum ni, kita belajar pasal cara label kan. Nak X1, X2. Okay, sebetul lupa. So, selalunya Muklimah akan mulakan daripada yang depan ni sebagai koordinat titik yang pertama. Betul tak? So, dia akan jadi X1, X2 lah. So, kalau kita nak jadikan dia X2, Y2 dulu. Boleh tak Muklimah? Boleh kan? Muklimah cakap. Okay, so jangan lupa. Tak kisah pun. Janji partner dia betul. Maksudnya kalau sini X, sini mesti Y. Kalau ni 1, dia mesti 1 juga. Dia tak boleh 2 kat situ. Okay, pasangan dia mesti betul. Okay, seterusnya dia kata berapakah jarak AC. So, kita tengok yang AC pula. So, AC mana? Ni A, ni C. So, kita nak cari jarak dia. So, kita tengok dia adalah garis yang sengit ataupun condong kan. So, apa kita boleh buat? Kita boleh guna formula. So, nak guna formula perlukan koordinat bagi A dan koordinat bagi C dulu. So, apa koordinat bagi A? So, kita tengok A, kita dah tahu dah sifar 5. So, untuk C, berapa koordinat dia? So, kita baca kat sini kan. So, koordinat dia adalah okay, X dulu. So, nilai pada paksi X, kalau kita tarik pergi ke paksi X. So, X dia adalah negatif 2. Y dia tarik ke paksi Y, nilai dia 1. So, negatif 2, 1. So, koordinat dia negatif 2, 1. Lepas tu apa kita buat? Kita gantikan dalam formula. So, ingat lagi tak apa formula dia? So, formula dia yang Muklimah tulislah kat sini Formula dia yang mana? X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jangan lupa semua ni punca kuasa kan. Jangan tulis separuh jalan maksudnya sampai sini je. Kamu kan kadang-kadang dia tarik sampai sini je. Tarik sampai hujung sekali. Okay. Lepas tu gantikanlah. Sebelum ganti apa kita buat? Kita kena tahu dulu mana X1, X2. So, kita labelkan. Katakan ni X1 ni mesti Y1. So, kalau ni X2, this one mesti Y2. So, kita gantikan. So, dapatlah negatif 2 tolak sifar. Tutup kurungan kuasa 2. Tambah Y2 dia 1 tolak 5 kuasa 2. Punca kuasakan semua ni. Okay, boleh sampai sini. So, dia akan jadi nanti sama dengan negatif 2 tolak kosong, negatif 2 kuasa 2 tambah 1 tolak 5, negatif 4 kuasa 2. Punca kuasakan. Sama dengan berapa? Ni, okay, boleh selesaikan teruslah. 4 tambah 16 punca kuasa. So, sama dengan punca kuasa 20. Okay, so, lepas tu, okay, yang ni boleh yang ni kena tengah kalkulator lah. Punca kuasa 20 dapatlah 4.472. Okay, boleh So, ini menggunakan rumus yang dia bagi. So, katakan Muklimah, boleh tak kalau Ana nak guna yang teorem Pythagoras punya? So, teorem Pythagoras punya yang mana? Ni pun teorem Pythagoras lah sebenarnya. Okay, sekejap lah. Okay, katakan macam ni. Kamu nak cari AC betul tak? Okay. So, AC
Ni AC. Ni A, ni C. So, dia ada segitiga, betul tak? Segitiga ni bersudut tegak lah. Sebab kita tahu yang dia sudut tegak sini. Sebab kan, ni kan segitiga sama kaki. Kalau kita belah dua, pasti simetri dia 90 darjah lah. Faham? Sebab tu kita boleh guna rumus teorem Pythagoras je kat situ. Okey, so nanti kamu tahu panjang A ke titik ni berapa? Sini ke sini. So A ke bawah ni adalah 4. Jarak mencancang dia. So daripada C pergi ke titik ni, jarak mengufuk dia berapa? Daripada sini ke sini. Kita dah tahu tadi ni 2. So guna teorem Pythagoras kita nak carikan AC, dia punya hypotenuse yang paling panjang. So nak dapatkan AC bersamaan jarak mengufuk kuasa 2 tambah jarak mencancang kuasa 2 punca kuasakan. So kamu dapat berapa? 2 kali 2 4 tambah 16 punca kuasa sama dengan punca kuasa 20. Dapat jawapan 4.472. Nampak tak? Sama je jawapan dia. So mana-mana boleh nak guna. Nak guna kaedah ni kalau kamu nampak terus. Nak guna kaedah teorem Pythagoras terus boleh. Ataupun kalau pening, tak tahu, tak ada idea, so terus je tengok. Dia nak apa tadi? Dia nak jarak AC. So Ana perlukan dua koordinat iaitu A dan C. Lepas tu ganti dalam rumus. Okay, dua-dua boleh. Right? Okay, sekarang kita tengok yang contoh terakhir, contoh 5. Okay, so ni contoh yang kelima. So dia kata apa? Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okay, sebuah segi 4 tepat. Lepas tu jarak KL. Okay, segi 4 tepat apa pula ciri dia? Segi 4 tepat. Kamu tahu apa? Panjang yang ni sama dengan bawah ni. Yang bertentangan tu panjang dia akan sama. Okay, boleh? Lepas tu dia kata apa? Jarak KL adalah 4 unit. So which one KL? This one. K ke L. Jarak dia adalah 8 unit. So sini ke sini 8. Okay, tulis macam ni. So kalau KL 8, automatik kita tahu apa lagi yang 8? N, M. N, M ni mesti 8 juga. Sebab apa? Dia adalah segi 4 tepat. Dia adalah ni. Okay, lepas tu dia punya jarak KN pula. KN adalah 12 unit. So KN yang mana? This one. K ke N. Dia adalah 12 unit. So automatik kita tahu juga L ke M pun akan 12 unit. Boleh? Sampai situ dulu. Okay, dah. Lepas tu dia cakap apa pula? Okay, dia cakap suruh cari jarak. Okay, so dia suruh cari jarak L and dia suruh cari jarak LN. This one, jarak LN. So mana LN? LN yang sini. LN. So macam mana kita nak buat? Muklimah, kalau nak guna formula, kita perlu cari koordinat dia, betul? L dah tahu. N kamu kena cari. Ataupun cara yang paling mudah, kamu tengok kat situ. Bentuk dia apa? Bentuk dia K. L ni K, ni L. Lepas tu ni N. Ini segitiga. Dia bersudut tegak. Muklimah, dia tak tulis tu situ bersudut tegak. Sebab apa? Sebab kita tahu sendiri dari ciri segi 4 tepat. Ciri segi 4 tepat kan macam ni. Okay, jarak dia bertentangan sama. Satu lagi apa? Setiap sudut dia mesti 90 darjah. Betul tak? Okay, sebab tu kat sini, kita boleh guna teorem Pythagoras je terus. So, apa nak guna teorem Pythagoras? Kat sini kita tahu this one KL adalah 8. KN adalah 12. So, nak cari LN, dia punya hypotenuse. Apa yang kita buat? LN bersamaan 8 kuasa 2. Okay, jarak mengufuk tambah mencancang kuasa 2 punca kuasa. So, apa yang kamu dapat? Dapatlah 208 sama dengan 14.422. Okay, boleh untuk soalan A. So, siap dah. So, yang B pula, dia kata apa? Cari koordinat titik tengah. Okay, so kita kena guna rumus titik tengah. Bagi garis lurus NM. So, kita tengok sini. Ni N, ni M. So, macam mana nak cari titik tengah dia? Okay, tengok Okay, so sebelum tu maksudnya apa? Kita kena tahu dulu koordinat N dengan M tu. So, maklumat apa yang kita ada? Kita tahu ni adalah titik L.
di mana dia adalah 2, 10. Ni adalah nilai pada paksi X, ni nilai pada paksi Y. Betul? So, ini tarik ke sini. This one adalah 2. Okay, lepas tu daripada titik ni pergi ke paksi Y kat sini. Nilai dia adalah 10. Boleh? So, automatic untuk M, berapa koordinat dia? Kita tahu koordinat dia adalah X, Y. Betul. So, X dia apa? X dia adalah pergi ke paksi X. Oh, dia adalah dekat 2. Dan paksi Y sini. Oh, okay. Sini dulu kita kena cari. So, macam mana nak cari? Okay, kita tengok macam mana nak cari 5. Lepas tu, apa lagi ada? Okay, kita tengok. Okay, kita nak cari kat sini kan. Yang atas ni kita tahu dah 10. Bawah ni kita tak tahu. Tapi kita tahu jarak daripada 2 titik ni, sini ke sini, jarak dia adalah 12. Betul? So, kalau nak cari, bawah ni boleh tak? Dia samalah, kita patah balik yang nak cari jarak untuk garis mencancang. Okay, kita ada 10 kat sini. Bawah ni yang kita tak tahu. Ni yang kita nak cari. Katakan kita letak dia kat paksi Y kan. Kita letak dia Y lah. Lepas tu jarak antara dia adalah 12. So, apa yang kita buat? Okay, kamu... Sekejap. Nanti banyak-banyak kamu pening pula. Ni apa? Ini tadi nak tunjukkan NM tu. Okay, so ni. Lepas tu, kita ada... Ni. Kita nak cari jarak. Macam tadi lah. Maklum ulang. Besar tolak kecil. So, 10 tolak Y bersamaan 12. So, kita terus buat negatif Y sama dengan 12 tolak 10. Kenapa pula tolak 10? Okay, tak apalah. Ni pergi sebelah sana. Tolak 10. So, negatif Y sama dengan negatif 2. Sama dengan 2. So, Y sama dengan negatif 2. Tak nampak dah. Bawah tu adalah Y sama dengan negatif 2. Alright, so maksudnya apa? Dekat sini, ni kan Y ni adalah negatif 2 nanti. So, kat sini nanti akan negatif 2 lah. So, apa koordinat dia? Dia akan jadi 2, negatif 2 untuk M. Okay, boleh? Alright, so sekarang kita nak cari untuk N pula. Okay, N berapa koordinat dia? Okay. Kenapa kita nak cari NM tadi? Sebab kita nak titik tengah dia, betul? So, kita perlukan N dulu apa, M apa. Baru kita boleh guna rumus, betul tak? So, M kita dah dapat dah 2, negatif 2. So, N ni, N dekat sini. So, sama je benda ni. So, kamu pun ambil lah pensel kamu sekejap. Okay, daripada sini, pergi ke paksi X, this one. So, nilai dia berapa? Alamak, tak tahu. Okay, so tak apa. Tak tahu dulu kan? So, tak tahu. So, kat sinilah yang ni. Yang ni kita tak tahu X tu. So, yang Y pula pergi ke paksi Y. Okay, kita tahu negatif 2. Okay, so sekarang, tugas kita nak kena cari pula yang ni. X ni berapa. Okay, lepas tu, nak cari tu, kita buat apa? Kita akan... sekejap. Okay. Okay, kita akan tengok. Okay, Mualimah, Ana nak ni. Lepas tu, macam mana? Okay, dia sama konsep yang macam tadi. Jarak dia. Kita tahu tak? Kita ada X. Ni kita ada 2. Betul tak? Okay, so daripada sini ke sini, jarak dia adalah 8. So, kita ada dekat garis mengufuk, ada 2 titik. Benda yang kita nak cari tadi, X dan 2. Dan kita tahu jarak dia adalah 8. So, macam mana nak cari yang ini? Kita buat apa? Besar tolak kecil. So, 2 tolak X akan memberi jarak dia 8. So, negatif X sama dengan... Buat apa? 8 tolak 2. So, negatif X sama dengan... 8 tolak 2, 6. X sama dengan negatif 6. So, apa maksudnya? Kat sini adalah negatif 6. Ni negatif 6. Maksudnya apa? Dekat sini lah. Ini pun, ini adalah negatif 6 lah. Negatif 6. Okay, nampak macam serabut kan? So, tengok betul-betul. So, ini negatif 6. So, koordinat bagi N adalah negatif 6, negatif 2. Okay, boleh? So, lepas tu dah dapat dah koordinat. So, apa kita buat? Kita boleh carilah titik tengah dia. So, kita teruskan titik tengah.
Okay, nak tulis dulu. Titik tengah NM sama dengan buka kurungan besar negatif 6 tambah 2 per 2. Negatif 2 tambah okay. Kurungan negatif 2. Jangan lupa buka kurungan sebab dia ada 2 simbol kat situ. Per 2. Okay, tutup kurungan. Sama dengan kita boleh selesaikan. Dapatlah apa? Negatif 6 tambah 2, 4 bahagi 2, 2. Betul. So, lepas tu betul? Salah. Sebab itulah, okay. Kejap. Sekejap. Okay, negatif 6. Oops. Okay, negatif 6 tambah 2, negatif 4. Okay, so negatif 4 bahagi 2, so negatif 2. Okay. Lepas tu ini pula. Negatif 2 tolak 2. Negatif 4 bahagi 2, negatif 2 juga. Oh, okay. So, titik tengah NM adalah negatif 2, negatif 2. So, ini jawapan dia. So, maksudnya, kejap. So, maksudnya daripada N pergi M ni, semua ni, titik tengah dia adalah negatif 2, negatif 2. Sekarang kita akan tengok yang terakhir. Dia kata apa? Nak koordinat bagi T. Okey, ni Maklimah dah padam supaya kamu tak confuse nanti. Tapi kita dah transfer balik semua yang kita dah tahu. So, koordinat T yang mana? T ada dekat tengah-tengah ni. Okay, so macam mana nak cari koordinat dia? So, kita perlukan apakah nilai X dia dan apakah nilai Y dia. Betul? So, kita tengok. Kalau nilai pada pasi X, maksudnya dia ada dekat sini. Okay. Kalau nilai pada pasi Y, maksudnya dekat sini. Betul tak? Okay, so macam mana kita nak cari? So, kita tengok dulu. Okay, Maklimah Anan nak yang kat sini kan? Untuk X dulu Okay, so untuk X dulu. Warna apa? Okay, untuk X dulu. Maksudnya kat sini. Kita nak yang kat sini. So, macam mana nak dah cari dia? Okay, cuba kamu tengok garisan ni. Kalau kita panjangkan. So, apa yang kamu nampak? Dia adalah titik tengah. Sebab apa? Sebab ni kan segi 4 tepat. Okay, sebenarnya paksi simetri dia. Okay, macam ni dengan macam ni kan. Okay, so kita ada perpenjuru, betul tak? Perpenjuru tu daripada sini ke sini. So, bila ada perpenjuru tu, maksudnya kita tahu nanti jarak dia daripada jarak mana? Jarak daripada sini ke sini akan sama dengan jarak sini ke sini. Ataupun dengan kata lain, yang bersilang, yang bertindih tu, semua tu adalah titik tengah dia. Faham? So, kat sini maksudnya ni adalah titik tengah, nilai ni adalah titik tengah bagi jarak sini dengan sini. Faham? So, maksudnya nak cari X dulu. Nilai pada paksi X kan? So, jarak dia berapa tadi? Ni, kita nak cari titik tengah dia kan? So, nilai dia apa? Kita ada garisan. Kita ada negatif 6 dan 2. Maklimah transfer balik. So, kita nak tengah-tengah dia. So, apa kita buat? Kita tambahkan negatif 6 tambah 2 bahagi 2. So, dapatlah untuk X. Boleh? So, untuk Y pula ada sama juga. Okay, untuk Y. Okay, untuk Y pula kita tengok. Paksi Y kat sini kan. Ni paksi Y. Okay, untuk Y kita nak yang ni. Ni berapa? Kat tengah-tengah ni berapa? So, kita ada jarak daripada L ke M. Betul? So, yang berada kat tengah-tengah dia tu berapa? So, macam mana nak cari titik tengah? Okay, kita keluarkan. Kita ada Y dia 10. Ni kan 10. Ni 10. Ni negatif 2. So, 10 negatif 2. Okay. Macam ni So, kita nak yang berada kat tengah-tengah. So, sebab apa? Kat situ nanti nilai pada paksi Y untuk T. Betul? So, kita nak yang ini. So, apa kita buat? So, kita akan ambilkan 10 tambah. Betul? 10 tambah. Okay. So, 10 tambah negatif 2 per 2. Dapat untuk nilai Y. So, kita selesaikan ni. Sebab, kenapa kita kena buat macam ni? Paling faham. Sebab T koordinat dia X dan Y. Sebab tu kita kena kira consider dua-dua. X apa dulu, Y apa. Lepas tu kita gabungkan. So, X dia adalah, okay, negatif 6 tambah 2. Negatif 4 bahagi 2. Negatif 2. Betul? Okay, so betul. So, negatif 2. So, lepas tu, okay, kejap. Ni nanti kamu pening.
Okey, negatif 2 dan untuk X. Lepas tu untuk Y pula 10 tambah tolak 2. So, jadi tolak 2 tolak 2 8 lah. Bagi 2 dapat 4. So, titik tengah dia adalah negatif 2, 4. So, dapatlah jawapan untuk titik T. Koordinat T. Maklumat ni kan formula titik tengah. Kenapa tiba-tiba dia jadi T? Okey, sebab kamu tengoklah T ni dia berada dekat tengah-tengah bagi paksi X dan bagi paksi Y tu. Sebab tu kita guna kaedah nak mencari titik tengah tadi. Okey, boleh? Okey, satu lagi. Maklumat dah buat dekat nota. Yang maklumat buat cara kat nota tu cara guna jarak. Ini cara guna titik tengah. So, dua-dua boleh. Okey, so kamu boleh tengoklah nanti. So, mana-mana satu pun boleh guna. Asalkan jawapan dia sama. Alright, lepas tu okey, dah habis tengok video ni. Maklumat nak bagi yang belum salin, kamu salin nota dulu. Okey, kamu salin nota, kamu fahamkan. Kalau tak faham, boleh terus tanya Maklimah. Okey, untuk homework, nanti Maklimah akan update. Alright, okey, itu saja. Jangan lupa juga, siapa yang belum hantar homework, nanti sila hantar, okey? Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.